Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Kita bertemu dalam program Sejarah Mekah. Kita berkongsi dan sama-sama membaca daripada kitab dan buku Sejarah Mekah yang telah dikarang dan ditulis oleh Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani. Ahlan-ahlan Ghalid Sprit, Zimadun, Linina Baharum, Aisyah Uthman, Raziz Ziz, M. Nasir Harun, Zuraida Siddiq, Siti Zabidah Hasan dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Lalu hari ini kita nak bercerita dan berkongsi tentang tajuk yang telah diletakkan di sini, iaitu Kaabah. Kita telah berkongsi berkenaan tentang sempadan tanah haram dan kawasan-kawasan. Kita telah mula-mula menceritakan tentang Mekah, tentang kota Mekah, daripada sudut kelebihan-kelebihan dan fadilat-fadilat kota Mekah. Kita telah ceritakan tentang tajuk sebutan Mekah di dalam Al-Quran. Kita telah kongsikan tentang sejarah-sejarah perbatasan tanah haram dan masjid-masjid yang didirikan di perbatasan tanah haram. Kita telah kongsikan selepas daripada itu tentang miqat. Apakah itu miqat makani yang terdiri daripada Zulhulaifah, Qarnul Manazil, Zatu Irq, Yalamlam dan juga Juhfah. Pada hari ini kita nak berkongsi tentang Baitullah dan juga tentang Kaabah. Lalu ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, moga-moga lebih ramai yang dapat bersama insya-Allah. Maka di sini dibawakan tajuk Kaabah. Kata penulis buku pada permulaan perbicaraan tentang Kaabah bahawa Kaabah itu disebut dalam Al-Quran dengan beberapa nama. Kaabah disebut dalam Al-Quran dengan beberapa nama. Yang pertama, Kaabah dipanggil sebagai Kaabah. Di manakah Allah menyebut tentang Kaabah? Lalu firman Allah dalam Al-Quran. Al-Quran besar. Lalu firman Allah dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'idah. Kita lihat sebentar bagaimana Allah menyebut Kaabah dengan nama Kaabah dalam Al-Quran pada surah yang kelima, surah Al-Ma'idah, pada muka surat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada muka surat, sebentar, ayat 97. Okey. Pada muka surat 124, surah yang kelima Al-Ma'idah, pada ayat yang ke-97.
Maka ini adalah sebutan Kaabah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, muka surat 124, surah yang kelima, Al-Ma'idah, pada ayat yang ke-97. Firman Allah, Ja'alallahul Ka'bah. Allah menyebut Kaabah dengan nama Kaabah di dalam Al-Quran. Ja'alallahul Ka'bah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Kaabah sebagai apa? Al-Baital Haram qiyaman lin-nasi wasyahra qiyaman lin-nas. Allah telah menjadikan Kaabah sebagai rumah suci, tempat manusia berkumpul. Maka ini adalah sebutan Kaabah dengan nama Kaabah pada surah Al-Ma'idah. Lalu para ulama tafsir menyebut, kenapakah Kaabah dinamakan Kaabah? Apakah sebab Kaabah itu dinamakan Kaabah? Yang antara pandangan yang ada adalah Kaabah disebut Kaabah kerana bentuknya yang 4 segi, dan orang Arab menyebut setiap tempat yang berbentuk 4 segi sebagai Kaabah. Kedua, Kaabah dipanggil Kaabah kerana ketinggiannya daripada tanah. Dan yang ketiga, kerana ianya berbeza dan terpisah daripada bangunan-bangunan yang lain. Maka ini adalah sebutan Kaabah pada surah Al-Ma'idah. Allah memanggil juga Kaabah dengan nama Al-Bait ataupun rumah terjemahannya pada banyak tempat. Antaranya adalah pada surah Ali Imran ayat yang ke-96. Kita buka surah Ali Imran ayat yang ke-96. Pada muka surat yang ke-62, awal juz yang keempat. Muka surat 62 surah Ali Imran, surah yang ketiga. Pada ayat 96, firman Allah, Inna awwala bait. Lalu bait di sini merujuk kepada Baitullah Kaabah. Firman Allah, Inna, sesungguhnya, awwala, rumah yang mula-mula. Bait maksudnya rumah, merujuk kepada Kaabah. Bait yang mula-mula, rumah yang mula-mula dibina. Wudi'a linnas, untuk manusia beribadah. Lalladhi bi Bakkah, adalah yang terletak di Bakkah, iaitu Mekah. Maka ini adalah sebutan Kaabah yang Allah panggil dengan gelaran Al-Bait pada surah Ali Imran ayat yang ke-96. Seterusnya, Allah memanggil Kaabah juga dengan gelaran Baitullah, iaitu rumah Allah. Antaranya firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-125. Pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-125. Pada muka surat yang ke-19. Muka surat yang ke-19. Pada surah yang kedua Al-Baqarah. Pada ayat yang ke-125. Maka pada waktu ini kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akan Kaabah sebagai rumahnya, sebagai Baitullah. Sebentar. Ayat 125 tidak, Allah masih lagi Allah menyebut di sini minta maaf, Allah menyebut Kaabah sebagai bait, bukannya sebagai Baitullah. Sebagai bait, sebagai rumah. Kita lihat ayat yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada surah Ibrahim ayat yang ke-37. Surah yang 125 surah Al-Baqarah, Allah memanggil Kaabah sebagai Al-Bait, bukannya sebagai Baitullah. Surah Ibrahim ayat yang ke-37. Kita lihat surah Ibrahim ayat yang ke-37. Di sini Allah memanggil akan Baitullah sebagai Baiti al-Muharram, Baitikal Muharram. Ayat yang ke-37 daripada surah Ibrahim. Lalu kita buka muka surat 260. Pada surah yang ke-14,
surah yang ke-14 ayat yang ke-37. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil Kaabah dengan gelaran Baiti Al-Muharram, ataupun kalau dalam ayat itu sebutannya Baitikal Muharram. Ayat ni kita dah pernah baca sebelum ini, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zara', merujuk kepada Mekah, biwadin ghairi dhi zara' inda baitikal muharram. Lalu Allah memanggil Kaabah dengan gelaran Baiti ataupun Baitu al-Muharram, maksudnya rumah yang suci. Allah memanggil Kaabah dengan gelaran rumah yang suci. Ini adalah nukilan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika mana baginda berdoa dan baginda pada waktu itu meninggalkan keluarga baginda, maka baginda menyebut doa yang panjang lebar. Kita boleh lihat daripada ayat 35 sampailah ayat 41. Bagaimana Nabi Ibrahim berdoa ketika mana meninggalkan anak isterinya, meninggalkan pada waktu itu Hajar isterinya, beserta dengan Ismail, satu-satunya anak yang beliau ada pada waktu itu, anak tunggalnya. Atas perintah Allah, beliau tinggalkan di Baitullah, di Kaabah. Maka Allah menyebut pada ayat ini, yang mana Kaabah digelar, dipanggil sebagai Baitikal Muharram ataupun Baitil Muharram. Ini adalah sebutan yang lain untuk untuk Kaabah. Dipanggil dengan nama Kaabah, dipanggil juga dengan nama Al-Bait, dan juga dipanggil dengan nama Baitikal Muharram ataupun Baitil Muharram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut Kaabah dengan gelaran Al-Baitul Atiq pada surah Al-Hajj ayat yang ke-29. Muka surat 335. Sahabat minta buka muka surat yang ke-335 ayat yang ke-29 daripada suratul Hajj, surah yang ke-22. Allah memanggil Kaabah dengan gelaran Al-Baitul Atiq. Firman Allah pada muka surat 335 suratul Hajj, surah yang ke-22. Firman Allah, "Tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq." Apakah terjemahan Baitil Atiq? Itulah rumah yang tua, rumah yang lama, merujuk kepada Kaabah. Lalu Allah memanggil Kaabah dengan gelaran Baitul Atiq, rumah yang lama, rumah yang berusia, rumah yang tua. Maka ini adalah sebutan Kaabah yang lain dalam Al-Quran, iaitu dengan gelaran Baitul Atiq. Seterusnya, Allah memanggil Kaabah dengan nama Qiblah, seperti mana yang ada pada suratul Baqarah ketika mana menceritakan pengalihan kiblah. Maka di situ Kaabah dinamakan sebagai Qiblah pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-144. Ayat yang ke-144. Muka surat yang ke-22. Muka surat yang ke-22, surah yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-144. Lalu Allah memanggil Kaabah dengan perkataan dengan nama Qiblah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Kiblat, kami akan palingkan kamu wahai Muhammad ke arah kiblat yang kamu redai, yang kamu sukai, yang kamu inginkan. Dan kiblat yang dimaksudkan di sini adalah Kaabah. Lalu kata para ulama, inilah antara nama-nama Kaabah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Macam mana kita sebutkan tadi, antaranya dengan nama Kaabah,
antaranya dengan nama Al-Bait, antaranya Al-Baitul Muharram, antaranya dengan gelaran Al-Baitul Atiq, dan antaranya dengan nama Qiblah. Seterusnya, penulis buku membawa kepada tajuk tentang pembangunan Kaabah. Siapakah orang yang telah membuat pembinaan Kaabah ataupun renovasi secara besar-besaran terhadap binaan Kaabah? Maka kata penulis buku, dalam banyak riwayat disebutkan bahawa Kaabah dibangunkan sebanyak 12 kali. Tetapi pandangan ini sentiasa ada berbeza pendapat. Penulis buku memilih pandangan 12 kali. Dan ianya bukanlah asing, kita akan dengar juga ada yang mengatakan 13. Ada yang mengatakan kurang daripada itu. Namun, Dr. Muhammad Ilyas memilih pandangan Kaabah telah dibina sebanyak 12 kali. Lalu beliau menyebut, antara nama-nama yang terkenal dalam pembinaan Kaabah adalah Nabi Allah Adam. Yang kedua, Nabi Allah Syith. Yang ketiga semestinya Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Ismail. Kemudian Amalikah terlibat dalam pembinaan Kaabah selepas daripada itu. Disusuli oleh Jurhum. Disusuli oleh moyang Nabi Qusay bin Kilab. Dan kemudian yang kita dah baca banyak kali dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, bagaimana pada usia Nabi 35 tahun orang Quraisy hancurkan, robohkan semua binaan Kaabah, buat balik binaan yang baru. Sebab itu Quraisy terlibat dalam pembinaan Kaabah. Dan kemudian antara yang yang terkenal juga adalah Abdullah bin Zubair ketika mana beliau menjadi khalifah pada tahun 65 Hijrah. Dan kemudian ketika mana Abdullah bin Zubair kalah dalam peperangan melawan Abdul Malik bin Marwan dan juga Gubernur panglimanya bernama Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf pecahkan balik Kaabah yang dibina oleh Abdullah bin Zubair, dan Hajjaj bin Yusuf bina balik seperti mana yang orang Quraisy bina. Itu berlaku pada tahun 74 Hijrah. Disusuli oleh Sultan Murad pada tahun 1040 dan ada yang ditambah oleh Raja Fahad pada tahun 1417 Hijrah. Tapi antara yang besar-besar yang kita nak kongsikan ini 3, iaitu pembinaan yang pertama adalah pembinaan oleh Nabi Allah Ibrahim. Kita akan kongsikan tentang adakah pada zaman Nabi Ibrahim pada waktu itu dah ada binaan dinding Kaabah sebelum Nabi Ibrahim bina ataupun tak ada. Ada kedua-dua pendapat. Namun Nabi Ibrahim adalah antara orang yang membina binaan Kaabah. Kemudian antara yang kita nak kongsikan kerana kita dah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum ketika mana pada usia Nabi 35 tahun. Pada waktu itu Kaabah telah uzur binaan dia kerana sekian lama tak dibina dengan binaan yang baru. Maka pada waktu itu orang Quraisy sepakat untuk hancurkan keseluruhan Kaabah. Mereka ratakan Kaabah. Mereka pada waktu itu pecahkan dindingnya, temboknya, segala-galanya. Dan di situlah kita telah belajar pada waktu itu usia Nabi 35 tahun. Pada waktu itu siapakah arkitek orang Rom yang mereka bawa pada waktu itu untuk desain Kaabah. Dan juga kayu-kayan yang mereka dapat adalah daripada kapal yang pada waktu itu terdampar berhampiran Jeddah. Mereka gunakan kayu-kayan di situ. Dan bagaimana orang Quraisy bina dengan binaan yang berbeza daripada zaman Nabi Allah Ibrahim. Mereka kecilkan sedikit namun mereka tinggikan. Mereka ubah pintunya daripada 2 kepada 1. Sebelum itu tidak mempunyai atap, mereka letak atap dan beberapa perubahan-perubahan yang lain yang dibuat oleh orang Quraisy. Ketika mana pembukaan kota Mekah dan juga Hajjatul Wada', maka Nabi SAW ceritakan kepada Aisyah yang mana kalaulah
tidak kerana aku khawatir yang Quraisy baru masuk Islam. Nescaya aku berkehendak untuk Kaabah ini dihancurkan dan dibina semula seperti mana binaan Nabi Allah Ibrahim. Lalu Nabi cerita dengan Aisyah. Nabi tak cerita pada orang lain. Nabi cerita pada Aisyah bagaimana binaan Kaabah pada zaman Nabi Ibrahim. Lalu Aisyah ingat itu, tapi Nabi tak buat sebab waktu itu Quraisy baru masuk Islam. Dan Nabi tak nak nanti orang Quraisy akan berkata, Muhammad ini semua benda nak tukar. Maka pada waktu itu, Nabi tidak buat binaan Kaabah seperti mana zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Namun Aisyah kerana dia mendengar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah kehendak Nabi, keinginan Nabi agar Kaabah dibina semula seperti mana pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, binaan asalnya tidak terlalu tinggi, mempunyai 2 pintu, pintunya sejajar dengan tanah, tidak ditinggikan. Maka Aisyah selalu ceritakan kepada anak buah dia. Antara anak buah Aisyah, orang yang banyak meriwayatkan hadis daripada Aisyah adalah Abdullah bin Zubair yang merupakan anak buah, anak saudara, kerana mak Abdullah bin Zubair adalah Asma binti Abu Bakar, kakak kepada Aisyah. Lalu ketika mana Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, setelah mana meninggalnya akan Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, ketika mana Muawiyah Junior ataupun cucu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, dalam keadaan dia tidak pilih siapakah khalifah pengganti dia, maka pada waktu itu masyarakat yang ada, mereka memilih Abdullah bin Zubair untuk menjadi khalifah. Maka Abdullah bin Zubair menjadi khalifah. Ketika mana Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, dan dia jadi khalifah tak lama, lebih kurang 7 tahun begitu. Dan kemudian berlakulah pemberontakan oleh Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam memberontak dan dia tak berjaya untuk mengalahkan Abdullah bin Zubair, tetapi anak lelakinya Abdul Malik bin Marwan bin Hakam berjaya pada waktu itu mengalahkan Abdullah bin Zubair. Lalu itu kita cerita kemudian. Abdullah bin Zubair waktu dia jadi khalifah, maka dia punya Darul Khilafah, kapitalnya, ibu kotanya adalah Baitullah, adalah Mekah. Maka Abdullah bin Zubair ketika mana dia menjadi khalifah, dia pecahkan balik Kaabah kerana dia dengar riwayat Nabi SAW inginkan Kaabah dibina seperti mana binaan Nabi Allah Ibrahim. Maka dia belajar daripada makciknya Aisyah, maka dia bina balik binaan Kaabah seperti mana zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tetapi Abdullah bin Zubair ini sahabat. Dia seorang yang sangat zuhud, dia seorang yang sangat amanah, sehinggalah berlakunya pemberontakan demi pemberontakan, bermula daripada Syam sehinggalah mula sampai ke Iraq, mula sampai ke tempat lain, dan satu persatu kota yang menjadi pemerintahan Abdullah bin Zubair jatuh ke tangan Marwan bin Hakam, tetapi kemudian dia meninggal dunia. Dia tak sempat untuk jatuhkan Abdullah bin Zubair, tetapi anak dia iaitu Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini adalah orang yang sama yang merupakan ayah mertua Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Abdul Malik bin Marwan. Dan dialah waktu dia jadi khalifah, dia lantik Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi gubernur di Madinah, dan kemudian harinya dia kahwinkan Umar bin Abdul Aziz dengan anak perempuannya Fatimah binti Abdul Malik. Dan kemudian ketika mana dia meninggal dunia, selepas 2 orang anak dia menjadi khalifah, barulah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Ketika mana Abdul Malik bin Marwan mulakan disambung pemberontakan yang telah dimulakan oleh ayahnya Marwan bin Hakam, maka antara general dia yang sangat berjasa dalam untuk menjadikan dia khalifah adalah Hajjaj bin Yusuf. Lalu di sini kita belajar bagaimana Hajjaj bin Yusuf berjaya tawan satu persatu kota,
sehinggalah tinggal Mekah sahaja. Yang lain semua telah jatuh ke tangan Abdul Malik bin Marwan. Maka pada waktu itu Hajjaj bin Yusuf dia telah bakar Baitullah Kaabah kerana Abdullah bin Zubair sangka yang mana Hajjaj bin Yusuf takkan buat apa-apa ke Kaabah. Tapi kita pun kenal siapakah Hajjaj bin Yusuf. Lalu dia telah bakar Kaabah dan dia telah pada waktu itu berjaya membunuh mensyahidkan Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Maka pada waktu itu pemerintahan pergi kepada Abdul Malik bin Marwan yang menjadi khalifah pada waktu itu. Ketika mana Kaabah dah terbakar, lalu Hajjaj dia tak bina macam zaman Nabi Ibrahim. Sebab itu adalah binaan dia punya seteru dia punya lawan dia, iaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Maka Hajjaj bina balik macam mana binaan orang Quraisy pada usia Nabi 35 tahun. Hajjaj bina macam tu. Dia buat balik macam mana binaan orang Quraisy pada usia Nabi 35 tahun. Dan pada waktu itu dia tak nak buat macam mana binaan oleh Abdullah bin Zubair bertepatan dengan binaan Nabi Allah Ibrahim, kerana tak mungkin dia nak buat macam tu. Sebab pada waktu itu dia tidak sebulu dan tidak sehaluan dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Dan daripada sinilah ketika mana pada zaman kerajaan Abbasiyah, khalifah kerajaan Abbasiyah tanya kepada Imam Malik bin Anas, boleh tak dia nak hancurkan Kaabah, nak buat macam mana binaan Abdullah bin Zubair yang bertepatan dengan binaan Nabi Allah Ibrahim? Di sinilah Imam Malik bin Anas kata tak boleh. Imam Anas bin Malik kata jangan, kerana kalaulah tidak, maka Kaabah akan menjadi mainan para khalifah dan raja. Orang selepasnya tak setuju dengan khalifah ni, pecah balik buat macam binaan Quraisy. Khalifah selepasnya tak setuju dengan khalifah sebelumnya, pecahkan buat macam binaan Nabi Ibrahim. Maka semenjak daripada itu Kaabah tidak lagi diusik, cumanya ditambah. Contohnya macam Raja Fahad, dia letakkan pintu itu pintu emas, itu je. Pintu itu adalah pintu emas betul. Kita akan baca nanti bila tiba pada bab dia, berapakah bilangan emas yang ada pada pintu Kaabah. Itu memang emas betul. Yang pintu Kaabah adalah emas betul. Pada zaman Hajjaj bin Yusuf, ianya bukanlah emas, ianya adalah pintu biasa. Dan beberapa perubahan lain yang dibuat oleh Raja Fahad, tetapi tak adalah perubahan yang besar seperti mana zaman Hajjaj bin Yusuf dan juga zaman Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Lalu ini cerita tentang perebutan kuasa. Lalu kalaulah kita lihat kat mana-mana orang berebut kuasa, itu memang realiti. Bahkan kita pun sama mungkin kalau Allah uji pada tempat itu. Kalaulah Allah uji pada tempat itu, kita pun mungkin sama. Allah tak uji. Sebab itu kita pada waktu itu berkata macam-macam. Bayangkan orang sanggup bakar Baitullah Kaabah kerana kuasa, dan itu dah berlaku pada zaman Hajjaj bin Yusuf. Padahal Hajjaj bin Yusuf ni siapa? Orang yang meletakkan baris dalam Al-Quran adalah Hajjaj bin Yusuf. Dia banyak baca Quran. Dia sangat banyak membaca Al-Quran. Punya banyak baca Al-Quran. Tetapi pada waktu itu dia nampak bahawa orang yang tak pandai baca Al-Quran tak boleh nak baca. Sebab Al-Quran yang telah dikumpulkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan pada waktu itu, dia tidak ada sebarang baris. Bahkan titik pun tak ada. Maka pada waktu itu, dia panggil dua orang ulama' nahu yang terkenal. Dan pada waktu itu diperintahkan mereka untuk fikirkan jalan bagaimana boleh ada baris dan juga titik pada Al-Quran. Lalu kita mungkin kata dia ni begini. Sememangnya dia adalah orang yang begitu. Tetapi sebenarnya kalaulah Allah uji kita dengan kuasa yang Allah tak uji, lalu kita boleh kata macam-macam. Tapi kalaulah Allah uji kita dengan kuasa, nescaya pada waktu itu manusia sanggup untuk bakar Kaabah sekalipun untuk kekuasaan dia. Itu manusia.
apatah lagi daripada kawan boleh menjadi lawan, keluarga boleh menjadi musuh, tidak ada istilah teman dan kawan. Itu biasa dalam perebutan kuasa. Kita nampak pada zaman dahulu bagaimana satu khalifah jatuh kerana anak dia, kerana sepupu dia. Itu adalah kisah yang biasa bila kita baca tentang sejarah khalifah. Antaranya adalah daripada catatan Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Tarikhul Khulafa. Lalu kita tak diuji dengan ujian kuasa. Kita pada waktu itu boleh kata begitu begini dan sebagainya. Hakikatnya tak ada siapa yang selamat bila diuji dengan perebutan kuasa illa masya-Allah, kecuali orang yang Allah benar-benar lindungi. Maka ini antara nama-nama besar dalam pembinaan Kaabah. Daripada situ kita faham kenapa Hajjaj bin Yusuf namanya ada di sini. Sebab dia dah bakar Kaabah, lalu dia nak bina balik. Tapi dia bina balik atas binaan Quraisy dan berkekalanlah sehingga ke hari ini. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian okey. Masa pun dah habis, dah 30 minit. Kita akan sambung tentang pandangan para ulama tentang nama 5 gunung yang Nabi Ibrahim ambil batu untuk pembinaan Kaabah. Ini semua adalah daripada riwayat-riwayat yang mana ada sedikit sebanyak pertikaian pada sanadnya tentang nama 5 gunung yang Nabi Allah Ibrahim ambil untuk batu-batunya untuk membina Kaabah. Nanti kita akan sambung esok insya-Allah daripada binaan Nabi Allah Ibrahim. Dan seterusnya tentang batu asas Kaabah. Kaabah tu dia punya lantai dia kalaulah dipecahkan bukan begitu. Dia ada batu asasnya. Batu asasnya adalah berbentuk seperti bonggolan unta. Dia timbul. Dia memang begitu. Dia memang begitu. Dia tinggi sedikit daripada tanah sekitarnya dan dia berbentuk bonggol-bonggol unta yang banyak. Yang mana itu merupakan batu asas Kaabah. Yang ini kita akan sambung nanti kemudian insya-Allah. Moga-moga bermanfaat. Kita jumpa petang nanti jam 6 petang dalam pertemuan hamba ilahi kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Doakan moga saya dapat mulakan program sebelah pagi. Tapi buat masa ni masih lagi ada beberapa urusan yang mana setiap hari tiba-tiba ada urusan dan sebagainya. Namun insya-Allah kita berharap kita dapat mulakan perkongsian kita pada waktu pagi. Harap sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu, bantu share, kongsikan kepada yang kali pertama join, jemput untuk join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Kita jumpa petang nanti jam 6 petang dan kita akan sambung pengajian tentang Kaabah ini yang mana yang sekarang ni siri kelima, siri ke-6 pada jam 9 malam nanti. Saya lupa malam ini saya ada permintaan untuk menceritakan tentang Baitullah Kaabah. Lalu kita jumpa pada jam 9 malam nanti. Tapi bukan di Facebook saya, di Facebook page Maghfirah Travel, namun saya akan share link dia di sini. Lalu kalaulah tiba-tiba sahabat esok join tiba-tiba dah siri 7, kerana malam ini ada sambungan dia. Kita akan sambung malam ini insya-Allah pada jam 9 malam di Facebook page Maghfirah yang saya akan kongsikan linknya di Facebook page Umar Aziz pada malam ni insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.